Pelik, Ratu Naga dipecat PKR tanpa sebab. Ashraf Wajdi persoal keputusan Azmin. Akhirnya, Anwar dan Muhyiddin bersemuka. Ambil wang 1MDB, jangan ikut macam Pakatan Harapan, kata Najib. Ketua Penerangan Sayap Wanita PKR Syarul Imarina Abu Samah ataupun lebih dikenali sebagai Ratu Naga dipecat daripada PKR pada 9 April lalu. Beliau mendakwa pemecatannya dibuat tanpa alasan kukuh dan mengaku menerima surat pemecatan namun tidak menghebohkannya kerana sibuk dengan kerja di barisan hadapan ketika COVID-19. Saya sekarang frontliner untuk COVID-19. Saya berkhidmat untuk Jabatan Pertahanan Awam. Saya tumpukan itu kerja dulu. Saya bertugas hari-hari. Jadi pada saya, biar kita habiskan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP dulu. Paling penting, katanya kepada portal Malaysia Kini. Jelas Syarul Iman lagi. Beliau terkejut pemecatannya dibuat ketika negara tengah bergelut dengan wabak COVID-19 yang melanda. Kalau ia pun, bagilah amaran ke apa. Boleh saya pertahankan diri saya. Masa tak sesuai, jadi saya tak boleh nak layan benda ini. Katanya lagi. Syarul Iman sememangnya dikenali sebagai anggota PKR yang sebelum ini banyak bergerak bersama kumpulan Muhammad Azmin Ali, khususnya Zuraida Kamarudin. Keputusan PKR menyingkirkannya dibuat beberapa bulan selepas Azmin dan Zuraida bersama segelintir pemimpin PKR lain menyertai Perikatan Nasional. Syarul Iman menyertai PKR pada Oktober 2016, kira-kira 6 bulan setelah didakwa atas tuduhan menghina Perdana Menteri ketika itu, Najib Razak di Facebook. Beliau ketika itu didakwa di bawah Seksyen 233-3 Akta Komunikasi dan Multimedia dibebaskan oleh Mahkamah Session di Sepang pada bulan Julai 2018 setelah pihak pendakwaan menarik balik tuduhan itu. Selain Syarul Iman, media melaporkan semalam bahawa Adun Batu Lintang Sarawak, Si Chi Hao dan mantan Ketua Cabang PKR Betong, Vernon Haji Kedit juga dipecat dari parti itu melalui surat yang ditandatangani oleh Saifuddin dan juga bertarikh 1 April. Sementara itu dalam kenyataan medianya, Syarul Iman berkata, pemecatannya dibuat berdasarkan Perlembagaan Parti Fasal 9.1(D). Justru alasan pemecatan keanggotaan saya ini tidak telus tanpa alasan atau sebab musabab yang jelas dan juga saya tidak diberi peluang untuk pertahankan diri atau terima notis amaran sebelum dipecat. Proses pemecatan saya juga tidak dijalankan dengan betul dan juga dipertikaikan. Amat malang sekali bila mana dalam kita seluruh rakyat Malaysia berdepan dengan pandemik wabak COVID-19, PKR melalui Pejabat Setiausaha Agung Parti masih lagi bermain politik, katanya. Pada masa yang sama, Ketua Wanita PKR, Haniza Talha, digantung keahlian parti itu atas alasan beliau menghadiri pertemuan dengan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Zuraida Kamarudin. Azmin merupakan bekas timbalan Presiden PKR, manakala Zuraida pula menjawat jawatan naib Presiden parti itu. Kedua-dua pemimpin itu meninggalkan PKR ketika konflik politik Februari lalu. Haniza dikenakan tindakan itu kerana mengadakan pertemuan dengan Azmin dan Zuraida di Hotel Sofitel Damansara yang mana kedua-dua bekas pemimpin PKR itu telah dipecat oleh MPP pada 24 Februari ekoran dakwaan pengkhianatan kepada parti. Sehubungan dengan perkara di atas dengan tindakan saudari itu, maka MPP pada 21 Mac 2020 menggunakan Perlembagaan Parti Fasal 41.6 yang halaman 1 dari 2 memperuntukkan keanggotaan saudari digantung serta-merta sehingga siasatan oleh Lembaga Disiplin Parti. Sila ambil perhatian bahawa dengan penggantungan ini, saudari tidak boleh membuat apa-apa kenyataan atas nama parti. Demikian tulis surat berkenaan kepada Haniza Talha. Surat itu dikeluarkan pihak Lembaga Disiplin Parti yang diketuai Datuk Ahmad Kasim. Haniza yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Taman Medan diangkat sebagai Ketua Wanita PKR pada 18 November tahun lalu bagi penggal 2018 hingga 2021. Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki tampil mempersoalkan kewajaran Menteri Kanan Azmin Ali mengumumkan kebenaran 3 sektor ekonomi beroperasi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP masih berlangsung. Beliau turut mempersoalkan sama ada benar atau tidak kebenaran itu akan memanfaatkan 2 juta pekerja rakyat tempatan sedangkan sektor pembinaan dipelopori oleh pekerja asing. Apakah wajah Menteri Kanan Azmin Ali mengisytiharkan kebenaran 3 sektor ekonomi
untuk kembali beroperasi dikala negara masih bergelut memastikan rantaian wabak COVID-19 diputuskan melalui PKP Fasa 3 ini. Apakah benar dakwaan memanfaatkan 2 juta pekerja rakyat tempatan sedangkan semua maklum sektor pembinaan sahaja majoritinya pekerja asing? Soalnya, dalam satu tulisan di Facebook, Ashraf turut melampirkan kenyataan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI yang memaklumkan kerajaan membenarkan sektor ekonomi yang kritikal terus beroperasi demi menjamin pekerjaan rakyat dan kelangsungan ekonomi. Langkah ini menyelamatkan 2 juta pekerjaan daripada 3 sektor terpenting. Azmi dalam satu hantaran di Facebook memaklumkan 3 sektor tersebut terdiri daripada pembinaan dan industri berkaitan, elektrikal dan kejuruteraan serta industri mesin dan peralatan. Syarikat-syarikat yang dibenarkan beroperasi harus memastikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh KKM atau Kementerian Kesihatan Malaysia dipenuhi dan mempraktiskan norma baru supaya penularan wabak dapat dibendung, katanya. Sementara itu, Ashraf menegaskan pihaknya berharap Azmin sudah mendapat pandangan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkaitan kebenaran tersebut. Tidakkah cukup pengalaman negara jiran Singapura yang kembali meningkat kes jangkitan baru COVID-19 sebanyak 334 kemarin saja dan kebanyakannya disumbangkan oleh pekerja asing? Harap Menteri Kanan sudah mendapatkan pandangan Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah mengenainya, bukan sekadar mengejar keberuntungan sementara, katanya. Presiden PKR Anwar Ibrahim berkata beliau telah bertemu dengan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk membincangkan beberapa perkara termasuk langkah yang diambil bagi membendung wabak COVID-19. Mesyuarat itu, kata Anwar, berlangsung di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya. Dalam pertemuan selama 45 minit itu, beliau jelaskan berkenaan langkah menangani COVID-19 dan saya menyatakan penghargaan atas khidmat jentera kerajaan, badan bukan kerajaan atau NGO dan masyarakat, katanya. Saya turut bangkitkan soal penyampaian maklumat yang mesti telus dan keupayaan ujian ditingkatkan, katanya di Facebook. Anwar yang sebelum ini menggesa Muhyiddin membawa membentangkan pakej rangsangan RM250 bilion untuk dibahaskan di Parlimen berkata beliau juga memaklumkan kepada Perdana Menteri bahawa pakej rangsangan berkenaan diterima baik, namun harus dipastikan keberkesanan pelaksanaannya agar tidak dipolitikkan di peringkat akar umbi. Saya akan mengadakan perbincangan lanjut bersama rakan-rakan dalam Pakatan Harapan serta pembangkang dan akan mengemukakan pandangan kepada beliau, katanya. Anwar berkata dalam pertemuan itu, Muhyiddin turut menyentuh mengenai persidangan Dewan Rakyat pada Mei 18 depan. Terdahulu, Majlis Presiden Pakatan Harapan menggesa Muhyiddin memanggil sidang khas Parlimen minggu ini bagi merangka pendekatan duipartisan dalam memerangi wabak COVID-19. Dalam satu kenyataan, Majlis Presiden Pakatan Harapan berkata langkah tersebut perlu diambil bagi mencari jalan melindungi pekerja dan menyediakan peluang ekonomi bagi mereka yang bakal kehilangan pekerjaan pada waktu terdekat. Seterusnya, menyelamatkan ekonomi negara. Kerajaan perlu meneruskan perjanjian penyelesaian International Petroleum Investment Company atau IPIC jika mahu mengambil balik semua wang 1MDB yang didakwa hilang secara sekaligus, kata Najib Razak. Bekas Perdana Menteri berkata, Kerajaan Perikatan Nasional tidak perlu meneruskan cara Pakatan Harapan untuk mengambil balik wang berkenaan dengan cara sedikit demi sedikit. Jika perjanjian tak batal, maka hanya boleh kata IPIC belum bayar balik dana 1MDB, wang tak hilang. Sebab itu Kerajaan Pakatan Harapan dahulu sanggup menerima sebahagian dari wang tersebut melalui Jabatan Keadilan Amerika Syarikat atau DOJ sedikit demi sedikit dan tidak mahu mendapat kembali segala dana didakwa hilang secara sekaligus seperti dalam perjanjian penyelesaian. Kerajaan patut meneruskan perjanjian penyelesaian dengan IPIC jika kita mahu mengambil balik semua wang 1MDB yang didakwa hilang secara sekaligus, bukan dengan meneruskan cara Pakatan Harapan untuk mengambil balik sedikit demi sedikit, kata Najib dalam satu hantaran di Facebooknya. Kerajaan mengumumkan bahawa sebanyak 300 juta American dollar daripada dana 1MDB telah dipulangkan kepada Malaysia oleh Kerajaan Amerika Syarikat. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata jumlah itu merupakan dana diperoleh semula hasil daripada penyitaan aset berkaitan 1MDB di bawah inisiatif pemulihan aset kleptokrasi oleh Jabatan Keadilan atau DOJ Amerika Syarikat. Pada 30 Oktober 2019, penjenayah dikehendaki Malaysia, Joe Low, telah mencapai penyelesaian dengan DOJ berkenaan beberapa tuntutan pelucutan hak yang telah difailkan oleh jabatan itu ke atas aset-aset yang telah dibeli Joe Low menggunakan dana 1MDB. Jumlah 300 juta American dollar ini merangkumi beberapa aset yang telah dilucut hak
dan dijual, serta juga aset berkaitan 1MDB yang telah disita dan diserahkan kembali oleh individu tertentu berkait dengan Jolo, katanya dalam kenyataan. Muhyiddin berkata, pemulangan 300 juta American dollar itu bermakna dana 1MDB yang telah dikembalikan kepada Malaysia sama ada dalam bentuk hasil proses penjualan ataupun aset secara keseluruhannya kini berjumlah 620 juta American dollar. Perdana Menteri berkata, proses untuk menjual baki aset yang disita daripada Jolo masih diteruskan atas keputusan penghakiman DOJ. Dalam pada itu, Najib berkata, perkembangan terbaru itu menyangkal tuduhan Pakatan Harapan sebelum ini bahawa DOJ tidak akan teruskan kerjasama dengan Kerajaan Perikatan Nasional untuk mendapat semula dana berkenaan. Namun 620 juta American dollar hanya sebahagian kecil daripada 4.5 bilion American dollar yang sepatutnya dikembalikan kepada 1MDB sebelum 30 Disember 2020 jika perjanjian penyelesaian dengan IPIC milik Kerajaan Abu Dhabi diteruskan. Namun, Kerajaan Pakatan Harapan dahulu telah batalkan perjanjian penyelesaian asal yang ditandatangan pada masa Barisan Nasional. Setiap 1 sen yang didakwa hilang dari 1MDB telah dibayar atau dijamin oleh syarikat IPIC milik penuh Kerajaan Abu Dhabi. Kalau niat utama kerajaan adalah untuk mendapat kembali segala wang, perjanjian penyelesaian ini patut dipatuhi, kata Najib lagi. Jelasnya lagi, keputusan Kerajaan Pakatan Harapan bergantung dengan DOJ untuk kembalikan wang selepas ia dibayar dan dijamin oleh IPIC memungkinkan untuk mendapat kembali keseluruhan dana yang didakwa hilang. Katanya, niat Kerajaan Pakatan Harapan berlainan kerana jika semua wang 1MDB yang didakwa hilang dikembalikan oleh IPIC sebelum akhir tahun 2020 ini, maka terbukti beliau tidak merompak. Itu bercanggah dengan propaganda Pakatan Harapan, jelas Najib. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.